Okey, okey. Okey, boleh dah. Masuk dah. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Kat mana ni? Qal wal fiqhu. Situ dah. قال الشيخ الإمام العالم العلامة أبي المعالي عبد الملك بن يوسف بن محمد الجويني العراقي الشافعي رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه وعلومنا في الدارين آمين. والفقه مبتدا situ alladhi huwal juz'us sani, yang dikatakan juzuk yang kedua daripada dua juzuk yang dia sebut pada katanya fi usulil fiqhi, fi usulil fiqhi. Mana hak dia sebut belum ni, lafzu usulil fiqhi mustamilatun ala ma'rifati fusulin min usulil fiqhi. Pada mata kembali pada hak mata situ. Kalau hak dalam hasyiah iaitu lafzu usul fiqhi, mana dua lafaz lah. Dengar molek dah. Dengar molek bang. Usuli mudah al-fiqhi mudhafu ilaih. Juzuk pertama usul, juzuk yang kedua al-fiqhu, al-fiqhi. Jadi al-fiqhi itulah dikatakan juzuk yang kedua bagi kalimah usulil fiqhi. Situ kemudian katanya Syekh Jalaluddin Al-Mahalli tafsir di sini sambungan taklid dia, alladhi huwal juz'us sani lahu ma'nan lughawiyyun. Khabar muqaddam mubtada muakhar. Maknanya juzuk yang kedua ni perbahasan fiqh ni dia ada perbahasan lughah, lahu ma'nan lughawi. Yang kedua bawah tu wa ma'nan syar'iyyun, dan makna syarak atas pada makna lughawi. Perbahasan dia ada perbahasan fiqh di segi lughah, ada perbahasan fiqh di segi istilah syarak dalam perbahasan ilmu fiqh. Itu makna syar'i. Wahwa, dan iaitu al-fiqhu al-lughawi, fiqh dengan makna lughawi. Takrif dia al-fahmu, yakni mutlaqul fahmi, semata-mata faham. Tak kira lah faham bab ke apa dia, geti kita kata. Itu makna lughah. Biasa perbahasan makna lughah ni dengan makna istilah ni, dia makna lughah ni dia umum daripada makna istilah. Sebab tu ada kaedah ulama buat ghalib lah, makna lughati a'ammu min makna istilah. Makna lughah lebih umum daripada makna istilah, makna syarak. Itu ghalib lah. Wa ma'nan syar'iyyun, dan makna syarak atas pada makna lughawi, yakni lahu baginya ada sabit baginya bagi fiqh tu makna hak syarak. Makna dari segi hukum syarak, di segi syarak, di segi fiqh, ilmu fiqh. Wahwa, dan iaitu makna al-fiqhu bil makna syar'i ni, fiqh dekat bakal dengan makna syarak ni, ialah ma'rifatul ahkam syar'iyyah. Ma'rifatul ahkam syar'iyyah.
hak kita pergi tu makrifah tu duduk dalam lingkungan ke duduk luar. Ada siapa-siapa ada naskah yang duduk luar? Dalam lingkungan deh. Dalam kurungan juga. Sebab dalam hasyiah nafahat ni makrifah duduk luar. Bik tanya tu. Makrifah duduk luar. Kalau kita tengok pada mata al-fiqhu ma'rifatul ahkam syar'iyyah. Jadi maknanya mungkin silap hading boleh jadi. Naskah pada nafahat ni. Lepas tu pula hadis sini kalau huwa ma'rifatul ahkam, hak dalam pun supaya juga duduk dalam kurungan belaka tu. Boleh kandai belaka dah. Tak apa pakai hak tu. Sebab berbeza ni kalau duduk luar ni seolah katanya ini adalah perkataan bagi syarah iaitu Syekh Jalaluddin Mahalli. Kalau duduk dalam perkataan bagi Waraqah Imam Juwaini. Nak tahu situ ya, beza situ. Kita pakai duduk dalam wahwa dan iaitu tu hak kata syarah Jalaluddin Mahalli. Dia belaga dengan mata, dia buat muktada suku pula situ. Wahwa dan bermula ia al-fiqhu bil makna syar'i ni ialah ma'rifatul ahkam syar'iyyah. Mengetahui di sini dalam ada tak tafsir ma'rifatu ay at-tahayyu li ma'rifatiha bi ay yakuna 'indahu malakatun yaqtadiru biha 'ala tahsil at-tasdiqi bi ay hukmin arada wa in lam yakun hasilan bil fi'li kal imam malikin hina su'ila. Ma'rifat yakni persediaan untuk mengetahui di sini dengan makna zanni lah, bukan mengetahui dengan makna yakin tu dah. Sebab masalah khilafiyah ni dia hasil mari daripada ilmu dengan makna zon ulama mujtahid, bukan zon kita orang awam, bukan zon ulama yang bukan kelas mujtahid macam mujtahid mutlak Imam Malik, Imam Syafi'i. Dia zon bagi dia pendapat dia, hak dia nampak dengan kaedah ilmu hak yang dia miliki, yang dia sampai tahap untuk nak ijtihad tu, dialah zonnya. Kita hak ikut dia tu sekadar mengetahui, bukan ijtihad. Kita tu taklid. Kita hanya taklid saja. Jadi mengetahui yang persediaan bagi mengetahui. Fiqh tu persiapan bagi mengetahui kan akan hukum-hukum syarak. Hukum-hukum syarak yang hasil daripada ijtihad, bukan dengan jalan dalil yang qat'i, yang jelas utuh tu dak. Bukan dalil yang nyata dalam Quran hadis. Macam hukum wajib sembahyang, hukum juga hukum wajib puasa, wajib zakat, haram zina, hak tu dia jelas, tak kena perlu kaji dah, tak kena ijtihad dah tu. Hak ni masalah hukum di sini hak hasil daripada dalil yang dizan oleh para ulama mujtahid ni. Hak ni ialah hukum-hukum hak khilafiyah, hukum-hukum yang dalil bukan dalil qat'i, dalil yang umum, dalil yang ihtimal. Contoh macam berkenaan dengan hak contoh dia buat dalil tu seperti apa dia, niat pada berwuduk adakah wajib? Memang wajib. Bila wajib, adakah dia tu bersumber daripada dalil hadis yang sahih yang menyatakan
akan wajib kena niat ketika setiap kali berwuduk, itu tak ada dalil hadis yang sahih yang bersabit dengan suruh niat ketika berwuduk. Tak ada lah. Hadis umum tak ada. Innamal a'malu bin niat tu hadis umum. Amal situ tak mesti katanya tu boleh tak berlaku itu amalan ke apa dia, termasuk ibadat ke munakahat ke, boleh tak berlaku muamalat, boleh pergi berlaku dalam ibadat saja tu berapa jenis selain daripada wuduk. Ibadat zon, ibadat fi'liyah, ibadat qalbiyah, tu boleh letak berlaku amalan. Tu hukum tu mari kata wajib, itulah dikatakan adalah hukum syarak, yang mana dia tadinya dipehar daripada dalil-dalil yang umum dengan zon oleh para mujtahid. Sambung dalil lagi, bi ayyakuna indahu, dengan bahawa adalah di sisinya orang yang memiliki ilmu faqih tu. Faqih tu malakatun, ada satu malakah sifat, atau ilmu yang yaqtadiru biha, yang ada kemampuan dengan ilmu ni, ala tahsilit tasdiq, di atas menghasilkan, membuahkan akan kebenaran dan menjamin dan menyokong bi ai hukmin arada, dengan mana-mana hukum yang ia hendaki. Siapa dia? Ia tu mujtahid lah. Wa illam yakun hasilan bil fi'li, sekalipun dia tadi tidak hasil dengan cara sengoti, makna kata dia tak mengeluar hukum dengan semeti tak. Dia tu mungkin dia tahu, mungkin dia dalam perbincangan, cuma keluar hukum sebagai rasmi tu tak. Contoh seperti Imam Malik, ketika dia tu disoal dengan 40 soalan masyhur kisah ni. Imam Malik disoal oleh seorang, oleh jemaah 40 soalan. Dengan jawapan dia la adri, la adri, la adri, la adri. Aku tak tahu. Mungkin dia kata tak tahu tu dia tak sejawab, tak sesuai. Mungkin dia tak sejawab tu kerana dia tu masih lagi duduk tak tamakun, tak tetap lagi untuk nak ijtihad. Tu. Mana katanya dia jawab daripada 40 soalan tu hanya 3 saja. Tu. Fi sittin wa salasin dalam kitab hasyah. Apa dianya nafahat. Dia jawab 30 ni soalan dia jawab tak tahu. Maknanya hak dia jawab sengotinya 4 soalan saja. Itu Imam Malik radhiyallahu anhu. Maka dia ada memiliki makrifat, pengetahuan zani ilmu dia tadi, dia ada kemampuan untuk nak mentasdik, untuk nak menghukum kata boleh, tak boleh, haram, haruh, makruh, dengan cara hukum yang dikatakan dengan ijtihad dia ni. Dia ada kemampuan. Walaupun dia ada kemampuan, dia tidak menghukum selalu sekalipun. Dia tak ayat selalu. Tak mesti dia jawab semua, dan tak semestinya dia tak boleh jawab semua tu. Dia tu tak tahu, tak semesti. Mungkin dia dalam kira ma'rifatul ahkam syar'iyyah, hukum-hukum syarak, nak mengeluarkan hukum-hukum akal. Allati, yang mana tariquha, bermula jalannya, yakni tariqu subutiha, jalannya bagi disabitkan akan dia akan makrifah ni. Molek domain tu berkerajaan pada al-ahkam. Allati tu ya sifat pada makrifah, sifat situ tu. Dalil ada dalil allati tariquha tariqu subutiha wa dhuhuriha sifatun li ma'rifatin. Situ mana sifat ada makrifah, bukan sifat pada ahkam. Allati tariquha al-ijtihad, yang mana jalan mengetahui itu ialah ijtihad, itu hanya untuk para ulama mujtahidin, ulama faqih, ulama-ulama mujtahid saja. Adapun kita tu tak ijtihad, kita tahu juga hukum. Macam kita tahu hukum mazhab kita kata witir tu sunat, tahu hukum, kita tak dikatakan faqih, kita bukan mujtahid.
kita tetap taklid situ. Walaupun ulama yang menjawab soalan ketika kita tanya apa hukum sembahyang sunat witir, ulama jawab setiap soalan, adakah dia tadi dikatakan mujtahid faqih? Tak. Dia muqallid situ sebab dia ambil pada kitab yang disyarah oleh ulama. Bukan kita waktu ukur sendiri, bukan kita ijtihad sendiri. Lepas di sini masalah fiqh yang dikatakan peheh dengan melalui dalil zanni tadi, dalil-dalil yang tidak yakin tadi, hak ni adalah tuju kepada ulama mujtahid. Berarti tak boleh nak sifat ada ahkam. Kalau sifat ada ahkam situ, masalahnya jadi salah lah. Di segi nahwu tu sah, cuma di segi masalah dia lari lagu mana, lari seolah-olah kata kita yang tahu hukum yang sudah ijtihad oleh para ulama mujtahid, kita pun setarah dengan dia. Kita pun dikatakan faqih yang mujtahid juga. Padahal tidak, kita hanya tahu baca hak dia aja, hafal ingat hak dia aja. Yang ijtihad tu ambil kata wuduk tadinya wajib niat tadi, wajib niat ketika berwuduk, nak kena wudu tu kena niat tadi. Kita bukan ijtihad sendiri, kita tahu dalam kitab saja. Kita tahu daripada ulama yang sudah kaji, bukan kita kaji istinbat hukum sendiri daripada hadis Quran. Walaupun dengan hadis umum innamal a'malu binniyat, bukan. Berarti kena sifat pada makrifah, sebab hak ni dituju kepada ahli para ulama mujtahid yang kerja dia. Kita hanya ikut taklid saja hak dia tadi, yang dia ijtihad. Mazhab kita kata sunat, mazhab Hanafi kata wajib witir. Tariquha allati tariquha, yang mana jalan makrifat tadi boleh tahu hukum katanya wajib niat tadi tu ialah al-ijtihadu, yakni ijtihadul a'immatil mujtahidi. Kalau ngaji ada topik gitu, ijtihad bukan ijtihad kita, ijtihad ulama mujtahid. Ulama mujtahid tu yang layak guna hadis man ijtahada fa asaba falahu ajrani wa man ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid, atau kama qala dalam hadis. Orang yang ijtihad betul dapat 2 pahala ganjaran. Orang yang ijtihad salah hukum yang sebenar dengan kehendak Tuhan, maka dia dapat 1, dia tak dapat dosa, hanya pahala tu dikurangkan daripada 2 tu tinggal so. Bukan makna katanya bila salah jadi dosa. Tak, hak salah dosa ni kita orang bukan kelas mujtahid duk mana-mana hukum sendiri, duk letak hukum, duk tambah hukum sendiri dengan cara yang tak tepat dengan kaedah ataupun dalil. Situ kita nanggung dosa lah. Mana kata orang-orang yang meletakkan hukum sekian contoh hak berlaku hari ni, hak tu tak tahu, wallahu alam, berkenaan dengan Jumaat. Tak wajib Jumaat, nak ikut pendapat yang qaul qadim bagi Imam Syafi'i, nak pakai 12 orang, 4 orang ke apa semua, masa nak guna masalah ni, tu terpulih lah. Terpulih lah kepada orang atas. Kalau betul, kalau salah tak tahulah tu. Kalau betul kan nak pakai hadis boleh 2 pahala, kalau salah nak boleh 1 pahala. Tepat ke tak tepat, wallahu alam. Kalau tak tepat, dia tanggung dosa. Kalau tepat tak apa, dia tak tanggung dosa, dia boleh 1 pahala. Kalau tak tepat, tak tahu, dia tanggung sendiri. Bukan sekat Malaysia aja, seluruh dunia lah. Negara-negara Islam tempat lain pun sama juga. Kita ni gitu je, ikut je lah. Bila pihak atas saya royak katanya tak boleh buat jemaah, kita tak pergi. Gitu je lah. Bila dia kata boleh, kita pergi. Gitu je lah. Tariquha al-ijtihad, ijtihadul a'immatil mujtahidin. Ijtihad para imam-imam mazhab, imam mujtahid mutlak. Imam Syafi'i contoh kata, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali. Tu para
ulama-ulama yang mujtahid. Adapun kita taklid. Kita orang awam, masih lagi taklid. Pas ulama-ulama syekh-syekh yang mengkitab, adakah dia tadinya dikatakan mujtahid? Tak juga. Dia pun taklid juga dengan hukum hak diijtihad oleh ulama dulu. Bukan maknanya bila kita ngaji sampai satu peringkat aling sehingga pada boleh mengambil hukum dengan Quran sendiri, letak hukum sendiri, tak saya pakai hak imam pak mazhab ataupun tak saya pakai mazhab, tak boleh. Hukum mana bagi kita? Bukan nak ikut cara dia. Muka kita ambil hukum tadi dengan melalui kitab-kitab ulama ni. Bukan kita kaji Quran hadis, apa Quran hadis dengan sendiri. Ni jadi tak saya pakai mazhab. Tak saya pakai mazhab ni nak pakai hadis Quran itu bahayalah. Kita tidak sampai tahap mujtahid. Kita hanya mengkaji tafsir dengan terjemah dan sedikit ilmu-ilmu lain. Lepas tu kita mengeluarkan hukum sendiri. Tak ada dalam Quran. Tak ada hukum jelas dari hadis. Boleh. Kembali pada asal guna kaedah zahir. Al-aslu fil asya' al-ibahah. Banyak orang guna kaedah tu. Bila tak temu dalam hujah dalil Quran, hadis dengan cara jelas, setiap benda walaupun betul nampak maksiat, hukum dia halal, harus. Tu dia menurut pakai setengah-setengah tepat pada bab muzik tu, okey. Alat-alat hak moden hak tak ada zaman Nabi pakai dengan cara zahir. Mana taharuh. Padahal ijtihad ulama tu dia tak tengok. Sebab apa nak pakai dengan semata hadis Quran? Nak ijtihad sendirilah tu dia panggil ijtihad diri. Contoh lagu mana? Kal ilmi, seperti mengetahui. Mengetahui apa dia? Bi anna niyata fil wudu'i wajibatun, dengan bahawasanya niat pada berwudu itu adalah wajib. Hadis yang menceritakan berkenaan dengan niat pada ketika berwudu tak ada sahih, tak ada soreh, bukan tak ada sahih, tak ada soreh mula lagi, apalagi sahih. Soreh sebut dengan jelas katanya ketika nak berwudu mesti niat tu tak ada. Tak ada niat. Masa nak berwudu mesti kena niat di muka ketika mengena air di mana-mana juzuk di muka. Ada hadis ke yang koyak cerita lagu tu? Tak ada. Dalam Quran pun tak ada. Idza kuntum ila solah faghsilu. Apabila kamu nak semaya basuh muka. Tak ada sebut niat. Asal muka lah. Jadi orang hak biasa nak pakai hadis Quran kat sini, tak perlu duk banyak-banyak kosak niat membuatkan jadi waswah. Ya kita tengok tu pula dah. Yang dia ubah hukum ni tuduh pula. Duk bergaduh dengan niat kosak takruk ta'yin dalam semaya dan nak air tadinya niat berwuduk ketika basuh muka membawa kepada dia jadi waswah. Waswah tu hak peribadi. Tak boleh kita doak agama tahu ulama, tak boleh. Orang hak waswah apa orang je. Lepas kita nak getak hukum orang hak waswah apa orang, nak gitu tahmah kepada ulama. Katanya duk buat niat apa ketika nak permulaan ibadat membuatkan orang jadi susah payah dan membuatkan orang jadi waswah. Lah kita duk tahmah ulama apa lagu tu. Orang hak waswah itu penyakit dia. Itu habuai dia, itu dia. Tak boleh lah kita nak pergi buruk ulama siapa duk menyusahkan orang kerana bubuh niat di dalam setiap ibadat tu. Lepas tu lagu mana nak taksir jadi menyusah? Pakai dalam Quran hadis. Tu dia panggil tujuan nak situ je. Tujuannya nak taksir pakai mazhab. Nak ikut zahir hadis Quran. Dalam Quran sebut jelas zahir-zahir katanya kalau nak semaya berwuduknya basuh muka. Ikutlah hak dari Quran ayat, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Tak ada sebut pun niat-niatnya. Duk kacau niat-niat buat jadi waswah je. Itu orang hak biasa tak si pakai dalil. Pas mari mana hukum kata wajib sehingga pada siapa tak niat tak sah. Bahkan kalau orang tu ambil wuduk tadinya ada tersisa di kaki dia nya air tak sapa. Kena gustai semula niat masuk dalam berwuduk, basuh kaki semula. Kalau sekiranya di muka dia tu ada tempat yang tak sapa air kerana ada getah yang ngecik pada dia duduk noreh getah.
Sudah-sudah naik nak semaya, tengok cermin ni ada getah di muka dia. Bila tak ada getah di muka, tanya-tanya, oh tebak, air tak siapa ni putih berbeza kulit ni. Maka situ dia kena pergi basuh semula, kena niat semula, lepas kena tertib semula. Tertib semula. Bagaimana tak boleh lah kita nak pergi basuh muka hak tempat air tak siapa tu saja. Kalau kita kira dengan zahir kan, dah air tak siapa sikit sangatnya, ada besar 1 cm saja hak lekat di dahi, kita gonyoh tubik kat getah kat. Lepas tu kita simbah air situ jadi lah niat berwuduk semula untuk nak siapa tempat yang tak siapa air. Hukum tak boleh aku tu. Hukum tadinya kena tertib. Lagu mana? Bila selepas daripada sah muka, barulah pergi kepada sah anggota hak selepas pada basuh muka. Bermakna kata anggota hak lain tak pakai dengan automatik, kena ulai klik basuh semula. Lepas pada basuh muka hak yang tepat tak sampai, lepas tu kena pergi basuh semula. Anggota-anggota lain nak pergi tinggal kekang lagi, tak boleh, tak sah wudu. Kecuali kita tak sedar mula lagi dah, sudah semaya ke apa, ingat pakai senyap lagu tu, lain cerita pula tu. Tu makna katanya hukum ulama tadinya kalau kita nak kira dengan zahir Quran hadis kan, jadi banyaklah kita boleh menyalahi bab apa lagu ni, bab apa lagu ni. Itu semua hasil daripada ijtihad para ulama berkenaan dengan niat pada wuduk. Tidak ada hadis yang jelas, tidak ada Quran ayat yang jelas yang kata suruh niat setiap kali berwuduk, sama ada wuduk ibadat yang sunat ataupun wuduk ibadat yang fardu. Hak wajib nak semaya tadi, hak semaya fardu tadi pun sama, niat dia tadi adalah wajib. Tak seniat, tak niat, maka tak sah wudu, wajibatun. Contoh yang kedua, annal witra mandubun, dan bahawasanya witir itu sunat. Semaya sunat witir tu sunat je bahasa mazhab kita Syafi'i. Ia tak sama dengan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi dia wajib yang bukan fardu lah. Mana kata wajib juga tapi tidak fardu, bukan fardu yang kena selain pada semaya fardu yang sudah tetap yang 5 tu tak. Mana kata wajib suku, itu sama-sama dalam hadis belaka. Tapi ijtihad imam kita Syafi'i, hukum kata sunat saja. Tu witir tadi. Maka hukum kata sunat itulah yang diijtihad oleh imam mujtahid. Lepas kita tahu hukum dia tu, kita hanya taklid hak dia sudah proses. Ijtihad tu kalau kita terjemah kat mudah-mudah kat, boleh kita tak mana proses kajian dia, proses kajian dia untuk nak mengeluarkan, menyabitkan hukum, untuk nak tasdik, untuk nak mentahsilkan akan hukum kata sunat tu. Dia proses dengan hadis, dengan ayat, dengan sirah hadis tadi, hak Nabi berkekalan dengan perbuatan. Dia lah yang kaji je. Tu mari katanya sunat jah. Witir tadi mandub. 2 contoh. Yang ketiga, wa anna niyata minal laili syartun, bahawa seniat pada waktu malam, daripada waktu malam itu ialah syarat. Yakni syarat untuk nak sahkan akan puasa tadi. Kalau kita lupa, walaupun dengan tak sengaja, maka tak sah juga. Jadi puasa kita hanya kena imsak saja. Lainlah masalah puasa sunat. Puasa sunat tak apalah situ tu. Dia sebelum pada gelincir matahari. Maka ketika tu kalau tak makan, bolehlah kita nak niat, walaupun kita tadinya tak ada niat nak puasa. Lepas tu gak masuk dapur, tengok beras pun tak ada, makan yang masak dah pun tak ada, panas pun tak ada, situ kita bolehlah. Masa kita tak makan minum lagi, kita niat puasa, boleh. Itu puasa sunat boleh. Adapun puasa fardu syarat. Syarat ni dikatakan apa ni? Hukum wad'i. Hukum wad'i dalam masalah hukum wad'i. Dia ada hukum wad'i, dia ada hukum taklifi. Kalau hukum taklifi itu macam wajib, sunat, haram, makruh, haruh tu, dan sebagai ulama tambah selagi khilaful aula. Hukum wad'i itu macam apa dia? Syarat, sah, manik, fasad, dan apa dia lagi? Mana dia sebut sini? Sahih, batal, manik, syarat, sabak. Tu dia panggil hukum
hukum wad'i. Hukum wad'i pun 5, hukum syarak, hukum taklifi pun 5 juga. Syartun fi shaumi ramadhan. Ia syarat pada puasa Ramadan. Nahwu tu kita tak itu mana dah. Tak ada baca mana, tak ada pakai i'rab mana lah, pakai dia i'rab sendirilah, pandai-pandai dah tu. Syarat apa contoh yang ketiga? Contoh yang keempat, wa anna zakata wajibatun fi malis sabi. Dan bahawasanya zakat. Zakat itu wajib fi malis sabi, pada harta kanak-kanak. Yani kanak-kanak yang belum balik, yang dapat warisan pusaka ko ataupun derma ko, heboh daripada siapa-siapa yang mencukupikan nisab dan haul dia, maka wajib dah wali tadi kena mengeluarkan qada zakat. Tu berkenaan dengan harta kanak-kanak yang tidak sah tasarufkan harta milik sendiri. Mana kata dia tunggu miliknya untuk tasarufnya ketika dia rasyid, dia cerdik, bila dia besar, balik sikit lagi tu. Jadi ketika dia belum balik, harta dia yang cukup nisab, anak orang kaya, hak tinggal tanah, tinggal harta, tinggal duit, tinggal macam-macam duit kedai-kedai sewa ke apa, hak bagi anak yatim tu, dia tak guna mana, menggunakan sekolah rendah yang baru, duk kumpul cukup cukup nisab, kena keluar zakat. Maka termasuklah juga hukum yang jadi ijtihad oleh para imam, iaitu wajib harta anak yatim, harta kanak-kanak yang tidak balik, wajib keluar zakat. Bila cukup haul dia, cukup nisab dia, wajib kena keluar zakat juga. Ini dia panggil tasarruf hak wajib. Macam baru ni dia mau tanya dalam line Facebook tu berkenaan dengan kita nak ambil harta anak yatim untuk tabarruk. Hak tu hak sunat, hak tu tak boleh tu. Hak sunat tak boleh. Kalau hak wajib jangan kata tak boleh, hak tu mestilah. Macam demo hak pakak adik-beradik 10 orang adik-beradik, lepas tu gak ayah tinggal rumah kedai, rumah sewa banyak juga, duk boleh hasil tanah kau tu kebun kau macam-macam, maka kutik lah bulan-bulan sikit-sikit sore. Contoh katanya 100 sore, adik-beradik 10 orang, dalam ramai 10 orang ada adik hak bosu tadinya sore tadi hak belum balik, umur 10 tahun. Bila umur 10 tahun tadi dia anak yatim, maka harta yang dibagi pesaka hak buat dia tadi tu, kita nak pergi ambil, walaupun banyak harta tak luak 100 riyal sekalipun, hak bahagian dia saja tu boleh sampai ke 400,000, 500,000, kita ambil 100 riyal aja, tu pun tabarruk lagi untuk ayah dia juga, ayah abang dia, ayah dia juga. Mati dah ambil 10 riyal, lepas tu kat sedekah, beli Quran ko, sedekah tahfiz anak yatim ko, tabarruk kita tabung masjid ko, ambil guna sedekah niat untuk ayah dia tadi melalui wik pada orang yang susah musim PKP ke, maka hukumnya tak boleh, haram tak boleh. Sebab hak tu sedekah, hak tu mengeluarkan hak anak yatim, harta anak yatim, hak tu bukan dengan cara wajib, hak tu hak cara sunat, hak sunat tak boleh. Termasuk pada mentasaruf menggunakan harta anak yatim dengan tak benar, dengan cara zalim dia panggil. Walaupun yang mengeluarkan cara tu adalah ibu dia sendiri, hak yang cara yang pandai agama, hak mana zalim, hak mana menzalimi anak, hak mana tidak menzalimi, tak boleh juga, hukum tetap tak boleh hak tu. Jadi hak buidah lah ke mana, kena ganti balik. Berapa bulan dah duk ambil duit adik, anak yatim hak adik tu, kena kumpul klik atas klik semula dia. Tu tanya dia kata tak apa macam dia mana reti nilai, tapi hukum tak boleh. Ghaira wajibatin fil huliyil mubah. Ghaira wajibatin, tak wajib, fil huliyil mubah, pada pakaian mah perak hak yang harus. Fil huli mubah, yani kahul dalal kahuli imra'atin la sarafa fih, seperti mah perak pakaian gelar cicing tali tekak, perhiasan orang perempuan yang dia pakai tadi, mah tadi Datuk Seri Wiza Datuk Seri Wida,
Yang dia pakai tadi la sarafa fi, yang tak sampai tahap melebihi, tak terlajak dia panggil, tak melampau. Orang tengok pada adat tu tak apa lagi setelah tu. Kalau sampai tahap Allah, tali tekak saja kita tengok lu dekat setengah kilo besar, takut pula budak tengok kan. Apa tu BJ ke mana mah tu. Tu hak tu bukan dengan kalau hak melebihi yang nampak lebih pada adat, hak tu kena zakat pula. Tu. Adapun hak pakaian dia hak galik, walaupun dia bertukar-tukar seumur sekalipun, hak tu tak kena zakat. Macam dia mau duk lari hellah. Asyik cukup hol. Dia mah banyak. Bunyi tubik model baru. Tok laki gaji besar. Cukup gaji, ajak tok laki lah beli mah peti baru pula. Mah peti lama dia sipeh. Sipeh saja duk bercampur dengan bedak-bedak tupoh tu lo, skopi. Duk tepi almari tu. Lepas tu beli hak baru pula, sipeh hak lama. Kalau taruh tu, kalau cukup nisak dia, cukup tak hol dia, kena bayar zakat. Lepas dia tak bayar zakat, tak duit keluar duit juga, dia pun hello. Bo nak cukup setahun, dia pun pergi pakai semula. Pakai pun bukan pakai semua. Dia gilih lah. Hari ni pakai hak ni, esok pakai hak ni, lusa pakai hak ni. Tapi la sarafa, tidak melebihi. Pakaian tak melebihi tadi. Waktu pun tak kena zakat juga. Tu mana huliyil mubah. Kait dengan ta'al mubah, ada juga pakaian mah yang tak mubah. Mubah tu harum, maknanya gulawai harum, mana hak haram. Bagaimana berkenaan dengan orang laki-laki yang pakai mah tadi, hak ni kena zakat. Mana pakaian perempuan hak yang mah yang tidak jadi haram, hak tu tak kena zakat. Adapun hak yang jadi kok haram, laki-laki tadi kena zakat. Mah dia tadi, hak dia pakai, hak dia miliki tadi tu. So ada pakai tu haram tu suku, bukan makna katanya dia wajib zakat, menunjuk kata dia boleh pakai mah tu, tak, tetap haram situ lah. Dalil lagi, bikhilafil haram ka huli rajulin listimalihi wal makruh ka dabbati ina'in kabiratin li hajatin aw saghiratin li zinah. Tu semua tadi tu kena apa dianya wajib zakat belaka tu. Masuk daripada wajib zakat belaka. Hak makruh seperti mah yang banyak kita guna buat bijana, buat bekah, buat makuk, buat buyuk. Tapung ke tak tapung ke, besar ke kecil ke, untuk hajat ke ataupun tidak hajat ke, kalau cukup apa dianya nisak dia, kena bayar zakat. Sebab hak tu bukan mubah, hak tu termasuk pada hak yang makruh, dan hak harus, hak haram. Tu hak termasuk pada bihilah tadi, hak tu wajib zakat juga. Ada pun hak di sini hak bersebah pada orang perempuan ni, hak ni tak wajib lah. Tu ghairu wajibatin fil huliyil mubah, bermakna kata kalulah huliyil makruh, huliyil muharram, hak tu jadi tak ada ghairu pula, tak ada ghairu, jadi bermakna kekal di atas hukum wajib sepatutlah. Berapa dah contoh? Niat wudu, witir, niat puasa, zakat, harta kanak-kanak, 4 dah tu. Yang kelima, wa anal qatla bi musaqqalin yujibul qisas, dan bahawa sesungguhnya, dan bahawa pembunuhan al musaqqal yang mematikan. Musaqqal tu yang berat. Annal qatla bi musaqqalin, bahawasanya pembunuhan dengan suatu benda yang memberat. Apa benda yang berat? Makna kematian dia tadi, pembunuhan dia tadi yang boleh mematikan. Dia ada pembunuhan yang mati tadi bukan dengan musaqqal, mati juga kena tapak tapi bergebah mati. Ada ustaz pula tu kenapa? Tok guru kita juga ada seorang tani masa ngaji sekolah harak di tani dulu. Dia tapak aja. Seorang pak cik hak jual locing. Jual musim masa-masa rehat. Tak kedai tu lepas dia tapak gebah mati selalu. Jadi isu gege. Hak tu bukan musaqqal hak tu. Hak tu kebetulan je. Orang tapak orang tak mati, orang tiket kat angin tak mati lagi. Orang kecil manis sampai kudung kaki-kaki tak mati. Hak ni tapak muka pipi gitu je, tapi buat sabit jadi mati.
Waktu dipanggil dengan tidak ta'adi pula, tu suku pula hukum. Tu. Yujibul qisas. Wajib kena balas balik. Contoh kata lagu mana kita bunuh dengan benda yang mematikan, tembok ah. Ikai tembok. Itu termasuk pada musakal bakal pembunuhan yang memati belaka tu. Patu tepuh. Orang tengah jalan kita jejak apanya kelah derah tu kak, kita jejak pedas minyak tu kuat, orang tengah duduk jalan tapi kita pergi tepuh dia, menambung sampai ke 5 meter, mati situ. Itu musakal. Yujibul qisas, orang hak yang membunuh tadi wajib kena balas bunuh mati dia. Wa nahwi dzalika, atas pada al-ilmi tadi. Dan seperti demikian itu 5 contoh dia sebut tadi, min masailil khilaf, daripada masalah-masalah yang berlaku khilaf para ulama. Ulama tu khilaf. Ulama ni kata tak kena wajib balas, bunuh balas. Ulama ni kata kena bayar. Tu atas perbahasan khilaf ulama. Semua dalil tadinya adalah dalil zanni, bukan dalil qat'i, dalil yang diijtihad sahaja, bukan dalil yang ambil dengan soreh Quran hadis tu. Dalil hanya dengan ijtihad para ulama sahaja. Bi khilafi ma laysa tariqul ijtihadi, bi khilafi ma laysa tariquhu al-ijtihada, yani wa dzalika ma kana tariquha al-ijtihada, dan bermula demikian itu masalah yang mana tariq hukum tadi ialah dengan cara ijtihad, mengeluarkan masalah yang mana tariq dia tu bukan ijtihad. Hak ni tak panggil fiqh. Lagu mana contoh? Kal ilmi bi anna salawatil khamsi wajibatan. Seperti kita tahu, seperti mengetahui ni tak kira lah. Kita ko para ulama mujtahid sendiri ko tahu. Tu. Tak kira siapa dia. Awam ko, orang alim ko, orang muqallid ko, orang mujtahid ko, faqih ko, berkenaan dengan sembahyang waktu tadi. Laisa tariquhu al-ijtihada, khabar laisa, bukanlah jalannya dia tadi dengan cara ijtihad. Tak perlu kena cari hujah dan tak perlu ada khilaf. Bukan tak perlu, mana tak ada khilaf ulama yang katanya sembahyang 5 waktu ni tak wajib. Ada. Pas katanya sembahyang tu tak wajib ketika dia tadinya sekian-sekian sebab hal tu berkaitan dengan syarat manik, sebab dia tu suku pula tu. Masa ketika dia lupa masalah orang tua, hak nyanyuk, adakah wajib masa ketika dia duk jadi keadaannya kadang ingat, kadang lupa, kadang ingat, kadang lupa, kadang ingat, kadang lupa. Masa lupa tu tak wajib hilangkah, masa ingat kena. Adakah pak cik tadinya tetap dengan hukum kena duk imayah sama-sama juga wajib? Tetap wajib lah kalau dia ingat sama. Kalau ingat banyak, kalau lupa tak wajib lah masa tu. Dia hilang taklif masa tu. Jadi sembahyang 5 waktu ni tak ada mazhab pak, mazhab mana-mana yang khilaf kata tak wajib, dikatakan sunat sembahyang hak 5 waktu ni. Adapun sembahyang hak ada suku, sembahyang hak kita buat kali yang kedua dengan kerana nak ambil fadilat jemaah, sembahyang dah sorenya zuhur di rumah, lepas tu gak duk metar gak mari rombongan ustaz tu, ulama-ulama singgah rumah kita, kenalan daripada abang kita ke ayah kita kan. Lalu dia pun buat jemaah sembahyang suku para ulama. Kita rasa nak tupai sembahyang katik tadi mai dah jadah sore tukar ke Kaabah dekat belakang. Kaabah duduk belakang. Jijak tak Kaabah di sejadah tadi. Betul tak? Bila ulama mari nak sembahyang, dia pun ikut pula jemaah kali yang kedua. Itu dipanggil sembahyang sunat iadah. Bukan bermakna katanya iktikad berubah kata sembahyang tu jadi sunat. Dah, hak fardu lepas dah. Hak fardu tu. Tu tahu semua, masing-masing orang tahu kata sembahyang 5 waktu tu wajib tu. Hak tu tak perlu ijtihad, hanya kita tahu daripada hujah Quran hadis je.
tak perlukan akan kaji, tak perlukan akan perbahasan ulama mengeluarkan kaedah, tak perlu, sebab jalin dia tadinya jelas. Lagi pula yang dua, contoh yang kedua, anna zina muharramun, dan zina tu haram, wa nahwi dzalika, dan umpama demikian itu dua contoh tadi, minal masailil qat'iyah, daripada masalah-masalah yang ada dengan hujah dalil yang sudah putus. Qat'iyah yakni dalil-dalil hujah, masalah-masalah yang datang dengan nas yang putus yakin dalam Quran, tidak dengan cara ihtimal, tidak dengan cara zanni. Kalau hak zanni ya ihtimal. Benda-benda hak sebut dengan umum, macam katanya hadis innamal a'malu binniyat, dia umum. Sesungguhnya setiap amalan apa? Ihtimal. Boleh jadi amalan puasa, boleh letak pada amalan semaya, boleh letak amalan wudu, boleh letak amalan menikah kahwin, boleh letak amalan muamalah, boleh letak banyak ihtimal tadi. Itu hak tu dia umum. Ada hak ni dia qat'i, dia putus 100%, sebut bab semaya kena aqimus solah dalam perintah Quran. Maka asal kaedah dia al aslu fil amri lil wujub, asl amri lil wujub, al aslu fil amri al wujub. Macam-macam kaedah ulama. Al wujub lil wujub, asal pada amal perintah suruh tadi wajib. Maka bila perintah aqimus solah bermakna wajib. Wajib hukum kena semaya tadi tidak ada khilaf ulama, dalil jelas dalam Quran ni. Tak perlu kena duk kaji-kaji, tak kena khilaf-khilaf ulama. Itu dia panggil masail qat'iyah. Hari zina, hari liwat, wajib puasa, wajib semaya. Apa lagi? Kita kata hari riba, hari risuah. Semua tu jelas. Hak tu bukan masalah khilafiyah lagi. Itu bukan dalilnya dalil zanni lagi. Dalil dia hanya dalil qat'i. Nas dia tu warid dengan cara jelas zahir daripada Quran hadis. Tu wa nahwi dzalika minal masailil qat'iyah, tafri' pada kata bi khilaf fala yusamma fiqhan, maka tidak dipanggil, dinamakan akan dia ma laysa lahu tariqan, ma laysa tariquhu al-ijtihad. Klik situ tak apa. Maka tidak dipanggilkan masalah yang bukan perlu kepada ijtihad tu. Tahu maklumat yang tak perlu pada kajian tu hak tu la yusamma fiqhan, orang tak panggil fiqh hak tu. Hak tu tak panggil fiqh, bermakna kata kita hak tahu hak tu tak dikatakan faqih. Ulama yang tahu nisbah kepada hukum wajib semaya 5 waktu, bab tu tak dikatakan faqih. Tak dikatakan mujtahid pada urusan wajib. Tahu kata wajib semaya, tahu kata haram zina, tak dikatakan mujtahid faqih. Tu bukan sama, kita tahu dan ulama tahu, sama saja, bukanlah fiqh hak tu. Sebab hak tu dalil dia adalah dengan cara khusus, dengan cara qat'i, nas yang jelas, sebutnya dengan cara tertentu, tak perlu lagi dikaji-kaji, tak perlu lagi disoal-soal, hanya kita ambil tahu saja. Ia tak serupa dengan masalah hak khilafiyah. Masalah khilafiyah tadi hak ijtihad para ulama yang tidak ada hujah dalil yang dengan cara khusus Quran hadis, maka di situ memerlukan dengan kajian ijtihad oleh para ulama mujtahid. Hak itulah dikatakan fiqh. Ulama yang tahu benda lagu tu dikatakan faqih mujtahid. Baik itu. Kemudian kata fal ma'rifatu huna, maka bermula ma'rifah huna di sini, yakni ai fi ta'rifil fiqhi huna, di sini pada perbahasan ta'rif fiqh. Fiqh alladhi wal juz'us sani lahu ma'nan lughawiyyun wa ma'nan syar'iyyun, tu ma'rifatul ahkam. Tu fiqh makna tahu tu makna gapo? Tu ada dah al ma'rifatu huna al ilmu bi makna dhanni, bukan al ilmu bi makna al yaqini, tu tak. Ilmu dengan makna zan. Kalau ilmu dengan makna yakin, hak tu tak perlu ijtihad. Hak ni ilmu dengan makna zan. Zan siapa dia? Zan ulama bil ijtihad.
Jangan zon saja tak ada ijtihad. Kita ni banyakkan zon saja tak ada ijtihad. Kalau ijtihad pun tak cukup syarat. Ilmu kita tak cukup, kita tak sampai tahap mujtahid, tiba-tiba kita mengeluarkan hukum sendiri, tak sepakat mazhab. Hak ni jadi masalah ni. Nampak-nampak bunyi kata tak apa, ikut Quran hadis, ikut Quran hadis. Tak sepakat mazhab, tak sepakat mazhab. Sebab kita nak ikut hak asal original Quran hadis. Tapi kita kenal tak dari di kita ni adakah awam, muqallid ke ataupun mujtahid? Kalau kita sedar kata diri kita ni bukan kelah mujtahid, Quran kita tak ingat, hadis kita tak ingat, kalau ingat pun beberapa saja sanad tak habis kita ingat, dan pula ilmu nahwu surah balaghah lurah sendiri, hak pentafsir ilmu-ilmu hak halus-halus cabai-cabai ilmu kita tak mampu nak menguasai. Maka kita tak sepakat mazhab kan, nak pakai dengan semata-mata zahir hadis Quran kan, itu boleh membawakan kita tadi kepada kesesatan, bahkan kepada kekufuran. Macam disebut lagi kita ulama dalam bab berkenaan dengan akidah, antara punca aslu usulil kufri ulama sebut, setengah daripada punca orang itu nak jadi murtad, antaranya al-akhdhu biz-zawahir ataupun al-akhdhu biz-zawahirin nassi. Kita ambil pahal hujah dengan cara zahir-zahir, tak sepakat hak ulama ijtihad, nak pakai sendiri dengan cara zahir-zahir, boleh jadi sesat, boleh jadi murtad. Kalau bab akidah, bab fiqh pun sama, boleh jadi kepada murtad juga. Sebab bukanlah semua hujah tadinya ada belaka. Hukum yang kita nak ikut tadinya bukanlah hujah tu jelas belaka. Ada hujah hak cara umum, hujah pula hak mari pulanya ada hak dengan cara muhkamah, ada hak dengan cara mutasyabihah. Hujah hak mari pulanya ada hak dengan cara lafaz umum yang kita faham khusus, ada hak lafaz tadinya yang perlukan kena ditafsir makna yang berbeza, bukan dengan semata-mata luah. Tengok tu, kita nak pakai dengan sendiri kan, tu boleh jadi sesat. Kita nak kata kita ikut Quran hadis, itu bahayalah. Wallahu a'lam, dia mahu jadi lagu mana akhirat. Bimakna dhanni, ilmu dengan makna dhann. Dalil qaluhu bimakna dhann wa huwa at-tasdiqur rajih. Dalil qaluhu bimakna dhanni, zan dengan makna at-tasdiqur rajih, maknanya kita membenar, kita memberat hati kita yang kuat. Kalau tak kuat tu dia panggil waham pula. Kalau sama berat dia panggil syak. Syak. Kalau tak boleh nak tak hukum langsung dia panggil jahil pula. Kalau tak hukum tapi tak tepat, kuat dah, tak kena tepat, jahil murakkab pula. Ia banyak tu baik situ pula tu. Wal ahkamul muradatu fi ma dzukira, dan bermula ahkam hak ngaji dah takdir, ai wa muta'allaqul ahkam, muta'allaq bagi ahkam, bukan diri hukum. Hukum tu suku, ni muta'allaq bagi hukum. Suatu yang diberlaku hukum kepada diri dia tu muta'allaq hukum. Fi ma dzukira al muradatu, hukum yang dimaksudkan, yang dikehendakikan. Fi ma dzukira, pada barang yang disebut. Mana ma dzukira ni? Ma dzukira tu hak tadilah, maknanya ma'rifatul ahkam, hak disebut pada matan tu. Ahkam hak yang sudah sebut, mana hak kita maklum saat ni saja, katanya al-fiqhu tu ma'rifatul ahkam syar'iyyah. Ahkam tu hukum-hukum tadi ada berapa? Sab'atun, tujuh ni dia campur dengan hukum wada'i ni. Mana satu al-wajib, yang kedua mandub, tiga mubah, empat mahdzur, yang ni haram, muharam, yang kelima makruh, yang keenam sahih, yang ketujuh fasid. Sahih fasid itu setengah ulama dia bila suku dia panggil hukum wada'i. Dia ada dia tiga lagi. Selepas pada al-fasid, fasid tu diartikan juga dengan mana al-batil, batil. Ada tiga lagi, iaitu asyartu wassababu wal mani', syarat sebab mani', tiga lagi. Jadi lima lah, hukum taklifi lima, hukum wada'i lima. Hukum taklifi wajib, sunat, haram, makruh, haruh. Hukum wada'i iaitunya fasid ataupun fasad, batil, itulah tu.
batal. Dan pulaknya sahih, betul. Dan pulaknya manik, suatu yang menyegah. Macam orang Tino yang tak habis lagi uzur dia nak pergi semaya, nak pergi puasa, sedangkan dia masih lagi uzur. Uzur dia tu dia tekan manik. Yang keempat syabak atau sebab. Yang kelima syarat. Nanti dia ada 5. Syarat, sebab, manik, sahih, batal. Kalau hukum taklifiyah, wajib, sunat, haram, makruh, haruh. Fal fiqhu bil wajib wal mandubi ila akhir sab'ah ay bi anna hadzal fasla wajibun. Fal fiqhu tu ila akhir ay bi anna hadzal fasla ka fi'la dah. Kita tak jelas ni. Bi anna hadzal fi'la bukan fasla dah. Tukar tengok tak jelas dah tu. Nampak pengesak fi'la tu. Dalam hasyiah ni pun fi'la ni. Fal fiqhu, maka penun fiqh itu ialah al-ilmu, jadi az-zannu bil wajibi, mengetahui dengan perkara yang wajib. Fiqh tu makna kita tahu benda wajib, benda sunat, ila akhir sab'ah, yani dengan maknanya al-ilmu bil mubah wa bil mahdzur wa bil makruh wa bil sahih wa bil fasik ila akhir sab'ah, sampai 7 hal dia sebut tadi. Wajib, sunat, haruh, haram, makruh, sahih, fasik, 7. 7. Dengan makna ai bi anna hadzal fi'la, dengan bahawasanya ini perbuatan, sebab hukum dia berkait dengan fi'il, perbuatan yang ni fi'lal mukallafi, perbuatan bagi mukallaf. Balik lah. Tapi kan kadang-kadang benda-benda tadi hak berkait dengan pahala tadi tak mesti mukallaf. Tak mukallaf pun kanak-kanak yang belum mukallaf pun dapat pahala. Hak ni kita klik pada balik lah. Bi anna hadzal fi'la yani fi'lal mukallaf. Tu wajibun wa hadza mandubun, perbuatan ni wajib apa dia? Niat. Wa hadza mandubun, perbuatan ni sunat. Perbuatan pulaknya dia ada perbuatan apa dianya anggota, perbuatan lisan, perbuatan hati. Wa hadza mandubun wa hadza mubah wa hakadha ila akhir sab'ah. Demikianlah sampai kepada 7 kata gilah. Mana kata wa hadza mahdzurun wa hadza makruhun wa hadza sahihun wa hadza fasidun. Apa lagi habis? Apa mudah atau cepat kita? Fal wajib min haitsu wasfihi bil wujub. Maka bermula perkara yang wajib. Maka bermula perkara yang wajib min haitsu wasfihi bil wujub, daripada sekira-kira disifatkan sesuatu tadi dengan kata wajib ataupun wujub. Min haitsu wasfihi bil wujub, yakni iktibar perintah kata wajib dengan tidak tilik kaitan kepada seorang yang mengerjakan wajib itu, adakah dia mukallaf ataupun dia belum mukallaf, tapi rasyid yang akil, macam budak ke. Budak yang belum mukallaf tadi, dia tak gila, dia tidak pitai, tak tidur, cuma dia tak mukallaf, balik je. Akal dia ada, tamik dia ada. Tu makna tidak tilik situ, tak kira berkaitan benda wajib, putus tilik min haitsu wasfihi bil wujub, dengan tak iktibar perintah kata wajib ataupun sesuatu yang wajib tadi tidak tilik kepada seorang yang mengerja, adakah dia mukallaf ataupun tak mukallaf. Tu tak kira min haitsu wasfihi bil wujub. Maka benda wajib tu dengan makna apa? Ma yusabu ala fi'lih, perkara yang dikerjakan dia. Ma yusabu, perkara yang dibuatkan akan dia. Ma yusabu perkara dibuat. Ma yusabu, perkara yang diberi pahala kan ala fi'lihi, di atas mengerjakan. Kalau hak ngaji ala sendiri tu pakai naib fa'il, majmu' ala tu jadi naib fa'il. Aib bagi ma tu kena pada dhamir yang duduk pada fi'lihi tu. Duduk situ. Bukan
yusabu na ifa'in tamim mustati takdih wa rujuk pada ma tu tak. Ma yusabu perkara yang diberi pahala ala fi'lihi di atas mengerjakan akan dia akan perkara tadi tu. Lagi pula wa yu'aqabu ala tarkihi, dan diseksa di atas meninggalkan akan dia akan ma. Gitu. Kalau kita nak pakai ala ta'liliyah lagu mana? Ma yusabu perkara yang diberi pahalakan akan dia akan barang ala fi'lihi ay li ajli fi'lihi, boleh juga tu. Pakai gitu. Ala ta'liliyah yusabu na ifa'ita mustati takdir wa rujak pada ma. Perkara tu perbuatan tu semaya tu diberi pahala kerana mengerjakan akan dia. Yakni dengan ikhlas lah. Ada lagi, bukan semata-mata mengerja tu boleh pahala. Kalau semata-mata mengerja boleh pahala, jadi Mu'tazilah. Tuhan wajib buat solah aslah. Bila kita buat baik, mesti boleh pahala. Bila boleh pahala, mesti kita akhirat dapat syurga. Itu Mu'tazilah. Kita ahli sunnah tidak. Ada syarat keikhlasan dan pula tidak wajib. Memberi pahala kepada orang taat harus, memberi pahala kepada orang derhaka harus, demikianlah juga memberi dosa kepada orang taat harus, dan memberi dosa kepada orang yang berdosa harus. Tu yaf'alu ma yasha, Tuhan buat apa yang dia kehendaki. Tapi kalau tilik pada asal benda haram kan, tak ada kira siapa dia yang buat benda haram, dosa. Siapa dia yang buat benda wajib, boleh pahala. Siapa dia tinggal benda wajib, boleh dosa. Semua kena belaka. Itu asal. Asal tu lagu tu lah. Tapi kalau Tuhan nak ampun, tak sekira tu. Ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarki. Sebab tu dalam hasyiah dia bawah tu, bagi Syekh Jalaluddin Al-Mahalli sebut kata wa yakfi fi sidqil iqab wujuduhu li wahidin minal usah. Dan memadai pada membenarkan akan azab. Mana kata kecek pe ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarki tu tak jadi kesilapan, salah pun tak boleh lagu tu. Kalau kita nak kira zahir gak, bermakna kata mestilah orang yang buat benda wajib dapat pahala, orang tinggal dosa berlaku. Tidak terkecuali kena dosa berlaku. Orang tinggal hak benda wajib tadi, orang buat boleh pahala berlaku. Bukan Mu'tazilah, ahli sunnah lah. Bermakna kata orang buat benda wajib dapat pahala, dan orang tinggal kena dosa, kena azab dan dosa. Maka dia kata ni yakfi fi sidqil iqab, maka memadailah pada membenarkan akan azab Tuhan tadi. Memadai fa'il bagi yakfi wujuduhu oleh adanya, yakni ada al-iqab tadi liwahidin minal usah, bagi salah satu daripada orang-orang yang derhaka, ma'al afi an ghairihi, serta kemaafan daripada orang lain. Bermakna katanya ada seorang orang yang derhaka yang mati tadi dengan su'ul khatimah, tak dapat keampunan, lalu dia diazab. Azab dalam neraka dia. Sehingga pada Nabi tadi satu ketika ambil lepas tamak letak atas kubur dia, sebab ada azab dia yang ada dosa dia yang dia azab tadi tidak dimaaf. Bermakna kata dia berhak diazab kerana dosa yang dia meninggalkan benda wajib. Gapo dia istibrak, basuh kecing bagi dia, hak yang tak cuci tu dia tak cara tu. Tapi tak semestinya bila orang tu mengerjakan perbuatan tu tadinya mesti kena azab. Tak mesti. Tapi azab dia tadi adalah lalu kok sebab daripada dia tinggal benda wajib. Tu. Yakfi fi sidqil iqab wujuduhu liwahidan minal usah ma'al afi an ghairi. Kalau Tuhan nak ampun orang lain, tak ada apa masalah. Pendek kata tak semua orang yang tinggal benda wajib kena azab berlaku. Tapi bila lah orang tu hak kena azab, maka dia tadi lalu kok tinggal benda wajib, sebahagiannya, ataupun mengerja benda haram. Kalau dia mengerja benda haram, tak mestinya dia tadinya mesti dia azab. Kemungkinan Tuhan ampun hatu ma'al afi an ghairihi. Kemungkinan Tuhan ampun untuk
orang lain. Untuk dia Tuhan tak ampun. Untuk orang lain hak mengerja perkara yang sama tapi tak ampun. Tu ma'al afi an ghairihi an ghairil wahid. Lain pada dia seorang tadi Tuhan boleh ampun. Apalagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hak lebih khusus tadi, banyak keampunan, banyak janji-janji kemaafan. Kalau kita tengok tarah kita umat Nabi Muhammad dengan umat Nabi dulu, berat umat Nabi Muhammad lagi. Berat kita lagi lah. Nasbah kepada ganda azab tadi. Demikianlah kitanya. Azab kita dengan azab orang Bani Israel, umat-umat Nabi dulu, teruk kita lagi kalau neraka. Demikianlah juga taat. Pahala yang dilaku oleh umat Nabi Muhammad tu berlipat ganda lebih jauh daripada umat-umat Nabi dulu. Tapi walaupun kita berdosa, tapi keampunan itu luah. Yang khusus pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini lebih luas. Bahkan Nabi pula akan cari daripada masyarakat untuk nak memberi syafaatkan kepada umat-umat dia. Bahkan Nabi-Nabi dulu tak berani berlaku. Tu special. Mungkin katanya orang ni buat dosa banyak-banyak, mati, lalu dia diampun hingga dia lepas. Walaupun dia tinggalkan dengan macam-macam fitnah, macam-macam dosa, macam-macam maksiat, macam-macam sebab yang orang lain jadi sesat sekalipun, tapi kemungkinan tak ampun dia. Ma'al afi an ghairihi. Kalau tilik pada asal perkataan ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi, kan seolah-olah katanya zahir kan semua orang buat benda wajib boleh pahala, orang tinggal kena neraka belaka, kena azab belaka. Pendek kata orang tinggal tak boleh dia maaf, kena azab belaka. Manakah membenarkan perkataan lagu tu? Cukup seorang. Mana orang seorang hak berlaku, hak dosa tadi kena azab, mana cukup seorang boleh digunakan dengan kaedah yusabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarkihi. Wa yajuzu ay yurida wa yatarattab al-iqab ala tarkihi kama abara bihi ghairuhu. Wa yajuzu, dan harus boleh jadi, ay yurida bahawa menghendakilah ia musannif. Rajak tu klik pada faedah mustati takdir wa rajak kepada musannif Imam Al-Juwaini pengarang Waraqah. Hak yang mentakrif ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkih tu. Dia Syekh Jalaluddin Mahalli sebut kata kemungkinan boleh jadi ulama kecek lagu tu Syekh Juwaini buat ibarat lagu tu yurida wa yatarattaba, dan teratur yuridal musannif wa yatarattaba atas pada yurida, dan teraturlah tu budak-budak peling tu. Yazida bukan yurida. Hak kita tak ada titik pula dah. Ni hak di kita hasyiah Nafahat Kalu, hak hasyiah Dumya di sini, Waraqah di sini. Yazida wa yajuzu an yazida wa yutarattabul iqabu ala tarkihi. Yazida bagi yazida bukan yurida. Wa yajuzu, dan harus boleh jadi an yazida bahawa menambahlah ia musannif iaitu Imam Al-Juwaini. Imam Al-Juwaini dia tambah dia takrif, dia kata yu'aqabu ala tarkih tu. Wa yutarattabu atau wa yatarattabu, dan teratur dan terbinalah oleh al-iqab ala tarkihi. Terbinalah oleh azab itu ala tarkihi, di atas meninggalkan akan dia akan ma yusabu ala fi'lihi tadi. Mana kata azab tadi mari terbit daripada meninggal. Kama abbara bihi ghairuhu, seperti mana telah membuat ayat ibarat dengan dia dengan ma oleh ghairuhu ay ghairul musannif. Fala yunafil afwa, maka tidak menafikan akan kemaafan. Fala yunafi, maka tidak menafilah ia musannif al afwa akan kemaafan. Bermakna katanya azab tadi hasil mari di atas meninggal, bukan di atas mengerja. Dengan makna katanya semata-mata mengerja benda haram ataupun meninggal benda wajib tadi, bermakna kata meninggal benda wajib membuatkan sesuatu yang menyebabkan dia tu azab lah. Tak semestinya bila dia tinggal semaya tadi
dia mesti semua orang tinggal semaya kena azab belaka. Tak. Sebab ada sebahagian orang yang dapat keampunan daripada Tuhan. Tu contoh kita tengok kisah orang-orang yang apa dia bunuh orang 100 orang. Sama tu. Benda wajib juga. Menjagakan kehormatan orang. Lepas tu bunuh orang benda haram juga. Tinggal semaya benda haram juga. Adakah dia buat benda haram, bunuh orang tadi mewajibkan dia tadi kena azab? Tak. Tak mestinya. Jadi kalau dia tu dapat keampunan Tuhan, dia lepas. Tapi nisbah pada orang hak kena dah, hak tak dapat hak dalam azab neraka tu, orang hak mati dah, hak tu hasil daripada dia tadi kena azab kerana dia tadi meninggal. Kerana dia meninggalkan akan perbuatan hak yang perintah tadi, hak wajib, ataupun dia mengerjakan perkara yang haram tadi. Bermakna azab dia tadi melazimi kerananya dia tadi meninggalkan perkara yang wajib ataupun mengerjakan perkara yang haram. Tak semestinya orang yang mengerjakan perkara yang haram itu mesti kena azab. Tapi bila orang kena azab, itu hasil mari daripada dia tadi mengerjakan benda haram ataupun meninggalkan perkara yang wajib. Tu makna fala yunafil afwa, maka tidak menafilah ia musannif al-afwa akan kemaafan. Makna katanya alik maaf kalau Tuhan nak ampun tak ada masalah. Cuma hak dia azab tadi kerana hasil mari daripada dia tinggal hak wajib tadi. Bermakna kata tak salah jugalah kecek lagu tunya. Payah sikit halus sikit situ tu. Kalau kita buat contoh gak macam mudah-mudah orang hak yang makan racun sengaja, orang bunuh diri musim PKP. Orang bunuh diri dia terjun tingkat 7, jatuh pada bawah. Adakah mesti mati orang yang bunuh diri terjun tadi? Walaupun patah kaki, pecah kepala, tak mesti mati. Tapi kalau mati, hasilnya mari daripada pecah kepala bunuh diri tu. Kalau tak terjun, tak mati. Ada kata tak mati. Tak mati. Tapi kalau terjun tak mesti mati. Tapi golek matilah. Main ada 7 tingkat. Tu dia ada talazum rekek mari situ. Bunuh diri terjun tingkat 7, tingkat 12, tingkat 14 kau ikutlah. Terjun daripada atas tu tinggi, orang tengok pun takut nak ambil video. Duduk lama tunggu bomba mari. Bomba mari mula-mula dia nak terjun. Bomba hafal lemek apa kemah barulah dia nak terjun. Tak kira lah hak apa lembek, kita kira hak tak apa lembek, hak terjun mari tu. Adakah bila terjun wajib mati? Tak wajib mati, kemungkinan hidup, kemungkinan mati. Tapi ada kata mati. Tapi kalau tengok tilik pada mati, sebab apa? Lalu kot terjun. Akhir tak terjun, duduk saja, duduk gantung saja di pintu atas, tak mati. Tapi dia terjun, dia mati, bermakna hasil mari pada terjun. Dia ada hubungan antara terjun dengan mati tadi. Mati tu ada hubungan kait dengan katanya sebabnya terjun. Tapi bila kata terjun tak mesti mati. Ni pun sama lebih kurang. Perbandingan. Tidak semestinya orang mengerjakan perkara yang haram itu mesti diazab, sebab ada rahmat Tuhan, kemaafan, keampunan kalau dia taubat. Kerja suku, taubat suku. Tapi kalilah dia dapat keampunan dengan sebab dia bertaubat. Bermakna kata perbuatan haram yang kerja tadi tak mesti kata azab. Jadi orang hak kena azab dah, hak mati dalam kubur, orang mimpi tak mimpi, dia sendiri yang rasa, dia yang tahu tubuh dia. Bermakna kata hasil mari lazim daripadanya dia afih. Tu tak ada masalah lah situ tu. Allah. Wal mandubu min haitsu wasbihi bin nabi ka'tul Petrin Abih tadi. Hello.
Halo. Tak dengar jadi wal mandubu min haitsu wasbi bin nadbi. Kat dulu deh. Tak dengar weh. Kat tu dulu weh. Wal mandubu min haitsu wasbi bin nadbi. Ada orang telefon saat ni, dia tumbik diri dia. Tak boleh kau orang telefon masa kita duk buat Google Meet ni. Dia tumbik dengan diri dia ni. Kepala kau mana weh? Bincang-bincang takut-takut ada nak betul silap-silap ke apa. Royak lah. Ada nuskah beza ke mana. Tak silap baris tu kau. Kat tu dulu dah. 12 lebih ni. InsyaAllah sambung semula pula. Wallahu a'lam.